Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat semua. Baru saja hari kedua ya YB Zulkifli, yaitu Menteri Kesihatan yang baru ya, di kenyataan beliau disalahartikan, dipusingkan. Ya, mungkin ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk ya membuat persepsi ya, supaya YB Zulkifli Menteri Kesihatan yang baru ini untuk ya memburukkan ya imej beliau, sehingga kenyataan yang dibuatnya itu dipusingkan ya, sengaja disalahartikan dan sebagainya. Jadi hari ini sahabat semua ya, YB Zulkifli Menteri Kesihatan tampil ya untuk membuat satu sidang media untuk membuat pencerahan terhadap kenyataan beliau yang dipusingkan, maksudnya disalahartikan pemahaman dengan apa yang dinyatakannya itu. Jadi sahabat-sahabat semua, tanpa buang masa, saya mau kita bersama-sama untuk mendengar ya kenyataan media beliau semasa dalam sidang media ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani. Bersama saya adalah Datuk Lukin Isman selaku Timbalan Menteri dan Datuk Dr. Nur Hayati ya, sebagai Timbalan Ketua Pengarah KKM. Ya, Kesihatan Awam, maaf. Okey. Ya, saya saya perlu membuat penjelasan ini kerana saya perhatikan ya apa yang saya sebutkan pada pagi tadi semasa kita adakan satu sidang akhbar selepas daripada perhimpunan pagi ya, bersama warga KKM. Saya telah rasanya tidak dilaporkan seperti mana yang saya nyatakan ya. Sila perhatikan video itu. Apa yang saya sebutkan ketika ditanya tentang kedudukan COVID hari ini, saya telah perjelaskan dari sudut prevalence dari sudut cases ya, yang dilihat sedikit melonjak ya, kepada paras 12,000 lebih dalam seminggu yang lalu. Dan lalu saya pun menyebutkan betapa mustahaknya ketika ditanya langkah-langkah jaga-jaga untuk semua ya, pemakaian pelitup muka, mengelakkan tempat-tempat sesak ya. Dan ketika ditanya seterusnya tentang vaksinasi atau vaksin, saya langsung menyebutkan ya, khususnya, dan saya menyebutkan bahawa rekomendasi ya, cadang ataupun rekomendasi ya adalah untuk kumpulan rentan ya, warga emas, mereka yang warga emas dan juga yang mempunyai comorbidities ya, penyakit-penyakit yang seperti ya, diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Itu adalah kenyataan saya yang saya perhatikan. Ada yang menyebutkan bahawa saya maksudkan across the board ya. Yang saya maksudkan adalah kumpulan rentan, dan kumpulan rentan itu adalah kumpulan warga emas dan juga yang mempunyai apa yang disilakan sebagai comorbidities ya, penyakit NCDs itu. Ya, digalakkan ya, untuk kumpulan ini digalakkan untuk mengambil dos yang ketiga ataupun dipanggil second dos tambahan ya. Baik, itu saja yang saya nak perjelaskan. Ada lagi soalan? Tak ada. Ya, sila. Kita menggalakkan hanya kumpulan rentan ini. Kumpulan rentan ini ya, the high risk group ya, warga emas dan mereka yang memiliki atau mempunyai comorbidities, penyakit-penyakit ya, tidak berjangkit itu. Tidak, saya tidak maksud begitu, tapi nampaknya seperti telah dilaporkan across the board. Itu yang saya rasa sangat terkilan. I've been misquoted dan misrepresented. Tapi tak apa. Kalau saya minta media memberikan keadilan pada apa yang saya sebutkan, dan jangan ya, pada awal-awal lagi hari kedua saya ini jangan disilap laporkan tentang kenyataan-kenyataan saya. Terima kasih semuanya. Ya. Betul. Ya, telah saya sebutkan, kita mencadangkan dan kita juga mahukan warga rakyat kita untuk satunya dapat boleh
mengamalkan pemakaian pelitup muka, dan saya sendiri suka memakai itu. Dan keduanya, terutama yang bergejala, ya, terutama yang bergejala, bukan hanya memprotek diri, melindungi diri sendiri, tapi melindungi orang lain. Dan kedua dalam musim-musim percutian ini, ya, jadi memang banyak pergerakan, ya, dan juga begitu supaya yang bergejala mengelakkan daripada dalam kedudukan situasi sesak, dan intens, ya, kalau kita tengok tempat-tempat yang seperti itu, setting seperti sesak sempit dan perhimpunan ramai itu, ya, 3C kan, the 3C, ya, ya, congestion, dan apa, ya, congestion, crowd, dan apa satu lagi itu, ya, itu 3C yang kita kena elakkan, ya. Jadi itu yang saya perlu sebutkan. Ya, yang bergejala, dan yang pertamanya yang positif itu masih lagi kita gunakan 5 hari untuk isolasi sendiri, kuarantin sendiri, dan yang bergejala itu memakai pelitup muka dan mengelakkan daripada berinteraksi dalam bentuknya kumpulan ramai. Ya. Terima kasih. Ini saya perlu sebutkan, ya, kami akan sentiasa memantau dan menilai serta akan mengeluarkan apa-apa arahan yang sewajarnya, ya. Itu, ya. Kita akan sentiasa mengawasi, ya, pihak kami adalah juga sentiasa mengawasi, ya, peningkatan kalau ada peningkatan yang mendadak begitu. Kebimbangan dizahirkan terutama nak menyambut perayaan nanti dan juga perayaan Aidilfitri yang akan awal nanti, yang bimbang semasa tak balik kampung. Jadi lihat sekarang rakyat pun dah semakin selesa keluar tanpa masalah SOP dan sebagainya. Apa saranan yang dilakukan, apa penegasan kepada Datuk Seri untuk Ya, kita tahu dan kita sedar dan kita insaf bahawa varian dan subvarian itu terus-terusan bermutasi, dan kita dapat lihat di hujung tahun ini, ya, bukan saja negara kita, negara-negara jiran juga begitu, bahkan seluruh dunia ini, ya, terutama juga begitu juga di barat, di Eropah, di kawasan-kawasan kita di sini pun, ya, negara jiran seperti Indonesia, Singapura dan yang lain, memang mereka sangat berjaga-jaga, dan kita pun, ya, semua membuat pemantauan itu, sebab dalam hal ini kita tahu bahawa nobody of us will be safe kecuali negara-negara jiran juga selamat. Jadi kita juga sentiasa akan membuat perhubungan, ya, bertukar informasi, dan kita, ya, dalam hal cross borders, ya, semasa cuti ini. Jadi kami akan terus-terusan membuat pemantauan ini. CPRC, ia akan terus membuat pemantauan ini dan akan mengeluarkan kenyataan-kenyataan dan juga cadangan-cadangan dan arahan-arahan adanya, ya, sebab as and when ketika bila keperluan itu wujud, kita akan mengeluarkan langkah-langkah untuk diambil, untuk diobserve, ya, dipraktikkan dan diamalkan. Okey, terima kasih. Okay. Alright, so itu dia pencerahan, ya, yang dibuat oleh YB Zulkifli, Menteri Kesihatan, ya, selepas, ya, kenyataan beliau itu disalaherti, dipusingkan, seolah-olah kononnya, ya, dos yang dicadangkan itu untuk seluruh rakyat Malaysia, tapi sebenarnya ia adalah kepada certain target, ya, individu, contohnya warga emas, mereka-mereka yang punya potensi yang tinggi untuk mendapat, ya, kerana kita tahu hari ini agak mengejutkan kita kerana jumlah jangkitan COVID itu kembali meningkat, sahabat-sahabat semua. Apatah lagi musim cuti, ya, musim di mana ramai orang berkumpul di tempat-tempat awam dan sebagainya. Jadi YB Dr. Zulkifli memberikan, ya, cadangan supaya rakyat berhati-hati, dan juga khususnya kepada warga emas, ya, diberikan dos penggalak dan sebagainya. Itu sebenarnya yang dimaksudkan, bukan untuk seluruh rakyat Malaysia, tapi, ya, kenyataan beliau itu
dipusingkan, disalahartikan dan sebagainya. Sahabat semua, bagaimana pandangan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tobok dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.